Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Selamat sejahtera. Okey. So untuk yang malam ni khas memang untuk yang graf trigo je. Sebab ada yang dapat markah penuh untuk graf trigo ni, kalau saya tengok list balik pun ada beberapa orang lah. Saya sebutlah yang namanya yang dapat full mark. Sebab dia hari tu markah dia 7. So yang dapat full mark Tevitra, Syarulata, one more is Hani. 3 orang je. So yang lain markahnya tak berapa nak, ada juga yang dapat 6, tapi ada juga yang terus tak dapat apa-apa. So saya tak nak benda tu berlaku sebab markah yang dekat graf trigo ni, kalau markah graf sahaja, markah dia 4 markah. So dia banyak, so macam rugi kalau kita tak buat. And then bilangan penyelesaian biasanya markah around 3. So nanti totalnya 7. Kalau in case dia masuk dekat bahagian B, mungkin dia ada add on soalan lain lah, macam soalan bukti, soalan apa lagi? Selesaikan. Ni untuk orang-orang yang tertentu je lah. Tapi yang maksud saya untuk graf trigo dengan graf untuk bilangan solution ni, mestilah semua orang wajib jawab. Okay, sebab kita nak kena tambah markah lah untuk last minute macam ni. Okay, boleh Boleh saya teruskan Boleh saya teruskan? Okay. Boleh cikgu. Alright. Boleh. Okay, so saya hanya nak remind balik semula, basic balik semula sebab macam biasa kita mesti kena tahu basic supaya kita senang nak melukis. Bila kita nak lukis, kita kena tahu basic dulu. So, basicnya kita ada 3 graf, sin, cos dengan tan. Sebab kiranya saya kena repeat balik lah walaupun kamu dah tahu, tapi tak apalah, untuk just ingat balik semula je lah Okay, so untuk basic balik semula, okay, let's say dekat sini saya nak buat graf sin dulu Okay, yang sini saya akan buat graf cos. Nampak tak tulisan? Okay. Ini okay, tulisan okay? Okay cikgu, nampak. Okay, nampak. Okay, good. So sini Y, sini kosong, sini X. Macam biasalah kita punya paksi yang wajib buat Kita mesti buat yang wajib. Okay, kalau kamu ada guna kaedah lain, tak ada masalah. Yang penting kalau markah tu penuh hari tu, saya okay. Teruskan je. Tapi kalau tak, kamu kena tukar satu lagi kaedah baru lah. Maksudnya korang kena usaha juga sampai saya nak benda tu full mark juga apa-apa hal pun. Okay, boleh? Okay, so untuk basic, biasanya lah macam kalau basic bermaksud kita panggil sebagai satu cycle tau. Macam contoh kan kita ada 2 pi. 2 pi ni nilai dia 360 kan. Ni basic yang korang tahu kan. Okay, and then kita ada nilai pi, dia adalah basic ni adalah 180. Maksudnya separuh pi ni adalah separuh daripada 360 tadi. Betul kan? Okay, so sekarang ni kalau basic bermaksud apa-apa yang kita lukis, dia mestilah ada 4 senggat. 4 senggat tu maksudnya 4 benda yang dekat sini. Maksudnya ujung ni mesti 2 pi. Sebab kita punya bulatan, macam contoh kita punya graf trigo, kan kita ada sukuan, dia wajib 360. Okay, boleh dapat So untuk maksudnya dekat sini, bila kita nak buat, kita mesti buat 4 senggat tu, okay. And then kamu belah 2, ini korang kena pakai pembaris lah Korang kena pakai pembaris ukur. So biasanya saya suruh ukur, biasa berapa korang ukur? 1 cm ke 1.5? Syarulata biasa ukur berapa? 1 cm ke 1.5? 1 cm cikgu. 1 cm, okay. So ambil 1 cm korang akan ambil 1 cm masing-masing Ini maksudnya bila saya lukis ni, saya dah terus buat garisan, garis satu ni nampak tak? Kali lurus ni nampak? Okay, okay. So, okay, saya terus buat dekat atas yang macam ni supaya bila kamu lukis dekat kita punya test pad tu, maksudnya korang punya buku jawapan untuk yang kertas 2 punya soalan, kita terus je buat kat situ, boleh Ini okay? Ini okay? Okay. Okay, so untuk sin, okay, apa-apa hal kita ada nama lagi satu. Okay, dekat sini sebenarnya ni dia tak ada nombor, tapi sepatutnya ada nombor 1 kan. Ini maksudnya satu cycle tau, ini yang biasa je lah. And then nombor depan ni apa, menentukan apa, siapa ingat? Amplitude.
Amplitude, good. So amplitude depend on soalan. Misal kata kamu nak buat kat sini satu boleh, nak buat dekat atas sini satu pun boleh, depend. Ada orang dia suka buat kecil-kecil je graf dia, tak ada masalah, tak ada isu pun. Okay, yang penting betul. Okay, cuma bila kita nak melukis tu, dia kena pastikan bila kamu lukis tu macam sekarang ni, kita punya bentuk, okay tak apa-apa, saya tunjuk dulu Okay, sekarang ni saya ada huruf S, sin kan? So huruf S kan? So maksudnya kita punya gambar mestilah berlengkuk. Boleh dapat Boleh? Okay, start daripada berapa nombor? Nak start basic? Start daripada nombor berapa? Start daripada kosong ke? Start daripada satu? Kosong, okay good. So, semua orang yang siapa yang tak pernah tahu lagi, tengok betul-betul apa yang saya buat Ini basic dulu Tak faham basic susah bila kita nak buat yang next nanti. Okay, so sekarang ni saya ada 4 senggat. 4 kawasan. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so ada 4 benda ni. So, kalau kita nak lukis senggat dia, kita nak lukis kita punya graf, dia yang ni dia mesti start daripada kosong and then korang kena buat kejap. Saya tak suka betul pakai benda ni. Okay, sebaik mungkin dia sebenarnya memang korang kena sekejap, kenapa saya padam Agak-agak kenapa saya padam? Okay, sebaik mungkin bentuk tu, maksudnya yang hujung maksimum tu, dia mestilah betul-betul dekat atas garisan korang tau. Dia tak boleh ada ekstra-ekstra. Okay, macam contoh, untuk 2 senggat, dia memang akan menghasilkan satu separa bulatan. Nak kata bulatan tak jugalah, dia macam separuh lah senang cerita. Satu separuh bulatan lah, tapi bukan bulatan dia macam ala-ala parabola lah lebih kurang. Okay, boleh dapat? So lagi 2 kita akan buat apa? Lagi 2 senggat saya kena buat apa? Saya kena buat yang kat bawah lah kan? Sebelah bawah ni. Okay, so kalau boleh gambar kamu, gambar yang dekat sini ni mesti sama saiz dengan gambar yang sebelah sini sebab dia tengok benda-benda tu. Okay, maksudnya tak nak ada besar kecil tak mau. Okay, kalau menghampiri tak ada masalah lah. Korang kena sebab korang pakai tangan senang sikit lah nak lukis tu. Okay, ini okay? Boleh saya sambung gambar yang kedua? Cos sama juga, so divide into 4, mesti divide kepada 4, korang kira ukur 1 cm tu. Nampak saya buat semua dekat atas garisan. So hujung sini masih lagi 2 pi. Dia macam ni, kosong dengan 2 pi ni yang wajib tulis. Tengah-tengah ni kalau tulis mesti betul. So daripada kita buat salah menyebabkan kita punya markah ditolak, baik tak payah tulis. Yang wajib dua ni je, ujung ni dengan belakang je. Okay, boleh follow So untuk cos pula, siapa yang tak tahu graf dia, dekat sini huruf K ni, kat belakang ni nampak macam ada bentuk mangkuk ni. Okay, so graf kita bentuk mangkuk lah. Okay, macam S tadi yang saya dah buat, dia bentuk S. So ini adalah S yang terbalik lah. Kena ingat sikit lah okay. So untuk yang ini sama juga, depan ini ada nombor 1 tapi tidak ditulis. Okay, kalau ada nombor 2 kita letak nombor 2 lah. So yang ni saya ambil nombor 1. So kat sini nombor 1, bawah, sorry tadi saya lupa nak tulis sini negatif 1. Kena tulis 1 negatif 1. Yang sini pun sama, 1 dengan negatif 1. So untuk yang ini kita akan start daripada atas. Cuma masalahnya untuk yang ini, satu senggat yang pertama dia akan jadi suku. Tarik dulu, relax loh. Okay, 2 senggat jadi apa tadi saya sebut? 2 senggat jadi apa? 2 senggat akan jadi apa? Pai ke cikgu? Dia jadi macam lengkung tu. Dia jadi macam lengkung, separuh lengkung tu. Dapat tak? So maksudnya kan dia tinggal ada 2 senggat kat sini kan? Betul? Okay, so saya akan tarik dekat sini. Okay, sampai sini. Okay, yang ni memang korang kena berlatih lah, kena careful sikit untuk melukis.
Okay, sebab ni saya lukis sengit ke atas tab ni, dia nyengit sikit. Okay, so and then nanti next apa yang berlaku? Tak lawa lah. Okay, next apa yang berlaku? Ya Okay, so yang next saya akan sambung lagi separabulatan. Okay, boleh dapat tak? Boleh follow? Okay, kalau boleh. Okay, boleh Okay, so korang tengok betul-betul apa yang saya buat. Saya ada buat salah kat sini. Dekat sini benda ala garisannya tak bersambung. So sepatutnya tak boleh. Dia mesti smooth, cantik, licin je. Okay, boleh faham untuk bentuk? Semua okay? Semua okay bentuk? Okay, cikgu. Okay, so saya sambung untuk yang tan berapa tangent. Untuk ni saya belah juga kepada berapa? Belah kepada 4 juga. So untuk yang 4, okay, tangent. Tangent saja ada special case dekat mana kawasan asymptot dia ataupun putus-putus. Wajib tahu, semua orang kena tahu. Putus-putus, dia mesti ada garisan putus-putus sebab dia tak bersambung, dia ada infinity. Kat mana ingat tak? Dekat 1 dengan 3. 1 dengan 3 good. Okay, semua orang kena ingat putus-putus ataupun asymptoid. Cikgu. Ya. Cikgu, bagilah dia orang masuk. Cikgu tak accept request dia orang. Ya ke? Accept dia ni auto. Dah. Sekejap. Saya lupa nak tengok sebelah sini. Okay. Dah. Dia auto je. Okay. So untuk yang tangent, tadi saya ulang balik semula untuk cerita tangent pula. Okay, kalau tangent dia ada special case, dia dah lah lain, pelik pula. Walaupun ada, kita tahu nombor dia 1 kat depan. Okay, untuk asymptot. Tapi kalau untuk dia ni, maksudnya untuk tan ni, korang tak buat asymptot dia pun tak apa. It's okay. Sebab dia sebenarnya graf tu boleh menuju, macam boleh besar, boleh kecil ke, dia tak ada masalah. Korang tak tulis pun tak apa. Ini sahaja yang special case. Tapi kalau sin cos wajib tulis wajib tulis amplitude, nombor yang dekat depan ni wajib ditulis. Okay, boleh dapat yang ni? Boleh? Okay, so saya suruh ingat tadi putus-putus ataupun garis asymptot berada pada senggat yang pertama dengan senggat yang ketiga. So korang ambil pembaris. Sini saya tak apa. Okay, korang ambil pembaris. Yang ni korang buat garis putus-putus. Wajib putus-putus dulu. 1, 3 mana? Ini nombor 1, ni nombor 2. And then yang ni nombor 3. Okay, buat putus-putus dulu. Cikgu, kalau terletak dekat nombor 2 sekali apa jadi? Kalau terletak putus-putus dekat 2? Salah lah. Tak boleh lah. Okay, sebab putus-putus ni kita tak boleh sentuh dia. Okay? Boleh? Boleh. Boleh, okay. So untuk melukis pula tan untuk graf tangent ni, untuk graf tan, okay. Tengok macam mana saya lukis Saya pecah dulu pada kawasan boleh. 1, ini kawasan 2, kawasan 3, kawasan 4. Kenapa saya panggil kawasan? Bermaksud ni untuk satu senggat yang pertama, senggat kedua, senggat ketiga dengan senggat yang keempat. Okey, boleh? Ini okey? Okey, bentuknya ialah kita akan buat satu garis, satu lengkuk dan tak boleh sama sekali sentuh yang kita dah buat asymptot tadi. Okey, dapat? Kenapa asymptot tak boleh disentuh? Sebab asymptot ni adalah penyebab kepada benda tu menjadi mad error. Boleh Dia sebenarnya kena uji balik pakai kalkulator lah. Ini saya malah nak ulas lebih lanjut. Tapi kalau nak ikutkan yang saya pernah cerita dulu, misal kata ini adalah tadi 360 kan. Yang pertama adalah 90. Kalau kamu tekan tangent 90, kamu akan dapat mad error dekat kalkulator. Tangent 90 dengan tangent 270. Dekat kalkulator dia adalah mad error. Sebab tu kita tak boleh sentuh dia. Okay, so untuk graf, yang pertama mesti sama dengan yang ketiga punya gambar. Lukis macam tu dulu. Kalau tak mahir lagi, lukis macam tu dulu. Bentuk sama dulu. Okay, dapat? Boleh follow yang ni? Boleh?
Okey, lepas tu 2 gimana 2? Kat bawah. 2 kat bawah. Okey, good. So dia akan sambung dekat bawah. 2 akan sama dengan nombor 4. 4. Bagus. Okey, so inilah basicnya itu je. So maksudnya setiap kali nak melukis, tengok senggat. Kalau 2 senggat mesti jadi separuh bulatan. Kalau 1 senggat dia akan jadi suku bulatan. Faham yang tu? Yang tu okey? Okey, so sebelum saya nak pergi ke soalan trial, saya ada satu lagi benda yang saya nak kena tunjuk yang melibatkan apa tu kita panggil modulus. Okey, sebab ada soalan itu korang punya soalan trial modulus. Kalau gambar kita tak ubah modulus, nanti last tu dia punya bentuk mungkin dapatlah, ada dapat dalam 2 ataupun 3 markah je. Nanti markah final tak lepas dan menyebabkan bilangan penyelesaian kita tak dapat markah. Okey, sebab kita punya graf tadi salah. Okey, so untuk yang ni, kalau misal katalah saya buat tangent saya bagi contohlah tangent Okey, tangent saya nak buat modulus. Modulus tahu apa maksud modulus? Modulus apa? Boleh jadi positif. Nilai positif. Okey, nilai dia kena sentiasa positif. Bermaksud contoh graf saya yang tangent. Okey, semua orang boleh tengok yang tangent. Okey, mana-mana yang berada dekat bawah, korang kena bawa ni atas macam cermin. Okey, so untuk yang ini grafnya akan jadi macam ni. Kalau tak nak padam bawah pun tak ada masalah sebenarnya, dia okey. As long as bila buat soalan next bilangan solution, korang jangan kira sekali yang bawah tu. Sebab tu saya selalu pesan padam supaya kita tak pening bila nak buat soalan next. Dia mesti ada soalan next dia. Okey, faham Dia tak padam tak ada masalah, okey je. Tapi saya tak nak benda tu menyebabkan korang jadi bermasalah bila soalan seterusnya. Okey, untuk yang ini saya akan padam lah. Saya memang lagi suka padam supaya korang tak buat careless yang seterusnya. Padam korang pakailah pemadam korang je. Boleh? Yang ni okey? Ada soalan nak tanya tak? Ada soalan nak tanya? Kalau ada negatif depan modulus tu macam mana? Depan modulus. Okey, kalau ada negatif depan modulus. Bagus soalan. Okey, saya pakai soalan tangent juga boleh? Okey. Boleh Okey, kejap Sekejap, saya padam sekejap. Okey, contoh. Y sama dengan negatif modulus tangent X and then modulus lagi. Okey, macam contoh, kalau kita nak buat soalan, kita mestilah first kita dah buat tangent tadi dulu. So kamu dah faham dah tangent. Dekat dengan tangent adalah modulus dulu kan kamu jumpa kan? Betul tak? Betul tak? Yang dekat dengan tangent. Betul. Kan? Okay, so maksudnya untuk soalan ini orang dah buat macam graf yang sekarang saya dah buat. Maksudnya saya dah jadikan modulus dulu. Lepas dah dapat modulus, baru kita keluar yang terdekat dengan dia iaitu negatif. Apa maksud negatif? Apa maksud negatif? Graf kita akan jadi apa? Ke bawah. Yes, graf kita akan lawan arah. Okey, boleh? Graf kita akan lawan arah. Nanti saya tunjuk yang contoh kat atas. Okey, sekarang ni saya nak sambung yang tan dulu. Okey, graf kita kalau soalan ini yang bawah. Okey, saya ambil warna biru So saya akan pakai warna biru untuk yang soalan sekarang ni. Warna biru So korang kena anggap macam cermin macam yang saya sebut tadi. Okey, so yang atas ni kena padam lah. Okey, faham tak kenapa? Faham tak kenapa? Faham. Faham? Okey. So maksudnya untuk dekat sini, kenapa dia jadi negatif, kenapa dia jadi semua kat bawah? Sebab kita dah buat semua tadi modulus. Bila kita dah buat modulus and then baru kita cerminkan dia, maksudnya kita lawan balik. Okey, boleh faham yang ni? Okey, saya bagi contoh. Saya bagi contoh soalan cos tadi sebelum saya masuk soalan yang ni Y sama dengan negatif cos X sahaja. Ada modulus. So apa yang saya kena buat sekarang? Cikgu, Kalau dia letak negatif 2 apa jadi?
Kalau dia letak negatif 2 kat sini. Negatif 2 cos X ke? Dekat tan tadi tu. Dekat mana? Dekat tan. Okey, kat mana? Negatif? Negatif 2 dekat belah luar tu. Sini ke sini? Yang Luar. pertama ke yang kedua? Yang luar. Yang pertama. Yang pertama. Okey, kejap. Confirm memang dekat luar sini, bukan dia buat 2 tambah 2 kat tempat lain. Confirm soalannya begini. Tak, dia soalan tak ada lagi yang macam gini. Dia kena kalau begini boleh. Oops. Sekejap Okay, kalau soalan macam ni boleh. 2 tolak tangent X. 2 tu biasanya tak ada dekat depan sini. Dia biasanya 2 tu yang untuk shift upright ataupun downright. Yang maksudnya yang kita kena down, yang kita kena naik atas ataupun turun bawah tu. Ingat tak? Okay, boleh tak ni? Okay tak? Boleh saya sambung? Boleh sambung. Sambung Okay, so tadi saya bagi contoh yang ini sebab saya tak nak ubah ni. Okay, contoh. Okay, kalau negatif pula tanpa ada modulus, maksudnya kalau kamu tengok balik semula, graf saya adalah cos. Nampak tak saya punya gambar sekarang adalah cos, betul? And then saya akan keluar yang terdekat dengan dia siapa? Negatif. Dia tak ada modulus kan? So tak payahlah modulus. So negatif. Apa maksud negatif? Maksud negatif tadi? Terbalik. Kita kena terbalikkan dia. So gambarnya korang kena terbalikkan lah. Ni terbalik warna merah saya terbalikkan Okay, so yang ni nanti yang korang punya yang hijau tadi ni korang padam lah. Okay, boleh follow. Ada soalan sebelum saya masuk soalan trial? Siapa ada soalan? Ada cikgu. Ada, tak ada. Siapa tu? Navin ke? Ya cikgu. Oh, Navin. Navin tak ada soalan biasanya. Okay, saya terus sambung Saya terus sambung boleh? Okay, nanti saya cerita shift Cikgu nak Ya. tanya. Okay, apa dia? Kalau yang negatif cos X tu dia bagi negatif 2 cos X macam mana? Okay, good. Sini. Ni, macam ni. Soalan kat sini je. Betul? Ni Sekejap saya salah balik. Macam ni. Okay. Macam saya sebut tadi, ini nama dia, nombor ni adalah, nama dia adalah amplitude. Amplitude ni, ini yang beza dekat sini. Dia akan jadi sini 2, sini akan jadi negatif 2. Itu sahaja. Boleh? Oh, okay. Itu je. Dia mesti yang luar tau. Kita tengok yang luar daripada perkataan cos sin tan. Yang betul-betul kat luar, betul-betul depan dia, sebelah dia saja. Okay, dapat? Dapat tak? Okay, yang dalam ni korang tak payah ambil kisah. Dalam yang di sebelah huruf X ni, kita tak payah ambil kisah sebab kita akan kira senggat dulu kejap lagi nanti. Nanti saya ajar kira senggat. Kita memang nanti bentuk dia akan terus terbentuk je. Dia memang terus jadi cantik je. Okay, saya pergi kepada soalan terus boleh? 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 Semua okay? Okay. So ini adalah trial Johor. Okay, saya nak kamu tengok sekejap seminit, baca sekali imbas dulu. Nampak macam ada bukti. Tapi untuk orang yang wajib jawab bukti, korang tahu kan siapa yang wajib jawab bukti yang macam saya dah selalu sebut. Korang kena jawab lah, kena buat latihan lagi. Kalau orang yang lain-lain tak payah pun tak apa. Kelas account tak payah. Seorang pun tak payah tadi. Sebab bukti ni ambil masa. Okay? Okay dah? Dah tengok soalan? Dah cikgu dah. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama adalah soalan bukti. Tanpa kita buat bukti, kita masih lagi boleh buat soalan B. Itu maksud saya. Maksudnya bukti ni korang tak payah buat pun tak apa. Tapi untuk orang yang wajib buat, korang kena buat sampai habis lah, sampai dapat 4 markah tu. Okay, sebab dia agak pening lah, kena pandai pilih formula. Tapi saya ada satu tips untuk dapatkan 1 markah. Setiap orang boleh dapat 1 markah sebenarnya. Okay, caranya ialah
korang boleh tengok dekat sini, yang dekat bukti ni, dia ada depan dengan belakang tau. Biasanya kita akan ambil yang depan saja, kita tulis yang depan je. Okay, contoh 1 tambah sec A per, saya tak suruh solve. Saya nak macam mana nak dapatkan markah je. Okay, kita akan salin yang ni biasanya. Korang tukar satu sahaja bentuk, maksudnya ikut formula ataupun benda yang kita kena hafal tu, korang boleh dapat satu markah. Agak-agak korang, yang mana satu yang saya boleh dapat markah? Yang atas ke yang bawah? Cuba tengok tu. Yang atas, bagus. Okay, dia sebenarnya kita belajar biasa sin, cos, tangent. Ada adik-beradik baru kita sec, cot dengan satu lagi apa? Cosec. Cosec, good. Okay, so sec ni dia adalah huruf yang ketiga belakang ni, huruf K. Sec adalah 1 per cos A, huruf K. Macam contoh kalau cosec, cosec ke? Betul kan? Okay, kalau cosec, okay, tengok huruf yang ketiga, dia huruf apa? S. So dia akan jadi 1 per Sin. Okay. Ni A lah Okay. Kalau satu lagi, apa nama dia? Cot. Cot A. Dia akan jadi apa? T. Huruf yang ketiga, dia akan jadi 1 per tan A. Okay. Ini tak ada senarai formula ni, tak ada kat depan. 3 ekor ni tak ada kat depan. Ni semua ni, dia kena ingat sendiri. Okay. So, korang tukar je 1 tambah sec ni jadi 1 per cos A per dengan tan A tambah sin A. Automatic sini terus dapat satu markah dah. Okay, ni untuk tips yang saya tak suruh solve habis. Saya nak satu markah cukup. Okay, sebab tu dia ada beberapa tajuk yang kita memang boleh jadikan apa? Kita boleh dapatkan satu markah untuk setiap tajuk. Lagi-lagi macam ada sekarang ni ada orang dia kata dia study log. Saya kata tak payah. Pergi tajuk lain. Study log stress nanti. Korang dah makin dekat nanti stress. Okay, kita nak apa dia? Betul, stres. Betul kan? So kita tak nak menambah stres lagi. So untuk log dapat satu markah cukup. Pergi tajuk lain, tajuk yang sepatutnya. Mohon kepada kertas 2 lah sebenarnya. Okay, boleh saya sambung seterusnya? Sebab saya nak sambung buat B, boleh? Boleh. Boleh, okay. So laka graf bagi Y sama dengan 2 cos 3X untuk kosong X and then hujung dia adalah pi. Okay, kena tengok betul-betul. Okay, benda yang first tadi yang kita kena buat adalah senggat. Saya kena buat senggat dulu. Okay, saya tulis kat bawah ni senggat. Saya nak kira. Okay, caranya ialah Yep. Okay, so untuk yang senggat, caranya ialah nombor kat depan ini, nombor wajib tulis. Semua soalan mesti 2 kat depan. Okay, kita mesti darab dengan apa-apa nombor sebelah huruf X. Dan hujung sekali saya kena darab dengan apa-apa nombor sebelah pi. Sekejap saya tulis bawah sebab dia terganggu pula. Okay, ini wajib. Okay, so maksudnya wajib apa nombor dia? Nombor 2. 2 ni wajib. Okay. X itu maksudnya nilai yang nombor sebelah huruf X. Maksudnya daripada soalan yang korang kena refer ni tadi. Okay, kita tengok kat sini. Saya refer kat sini je. Okay, dengan yang ni. Okay, mana satu yang sebelah huruf X? 2 ke 3? 3, yes. So, 3 letak sini. Okay, pi. Pi ni yang dekat belakang tau. Yang dekat belakang ni. So, nombor yang betul-betul sebelah pi kat mana? Depan dia lah kan. Nombornya apa ni? 1. 1. Okay, 2 darab 3 dapat berapa? 6. 3 dapat 6. Okay, so saya kena buat 6 senggat. Faham?
Bila saya buat 6 senggat, automatik gambar kita memang akan terus cantik. Korang tak payah fikir, cikgu berapa kali cycle, berapa kali apa, tak payah. Dia memang terus jadi. Dia memang terus confirm jadi. Okey, 2 ni wajib untuk setiap soalan. Bukan sebab 2 yang kat depan ni bukan Ni memang 2 wajib untuk setiap soalan. Okey, so untuk yang ini saya akan sambung. Tadi kita kena buat 6 senggat. Okey, so saya akan buat sini Y, sini kosong, and then hujung sini X. So garisan kamu kena cantik, ambil pembaris semua, buat macam graf saya buat ni. And then buat 1 cm buat 1 cm untuk setiap korang punya setiap korang punya senggat tu, pukul lah 1 cm sebab dia kena sama saiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, biasanya orang yang lukis gambar lagi kecil dia lagi cantik berbanding gambar tu besar gabak. Itu yang saya perasan lah. So maksudnya untuk yang ini, okay, tolong saya nak letak nombor apa dekat part CY? Siapa tahu? 2. 2. Okay, lupa. Ni hujung ni kena letak apa? Abang-abang, kakak-kakak? 2 pi. Pai. No. Pai je. Pi. Hai saja. Tengok soalan. Dia akan refer soalan. So maksudnya hujung mesti pi ikut soalan. Kalau sini 2 pi, 2 pi. Dia ikut soalan Boleh? Yang ni okey? Okey, so saya ambil nombor berapa ni tadi sepatutnya? Nombor 2. So saya letak 2 kat sini lah. Nak buat dekat bawah tu pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, kenapa saya letak ikut dia punya kotak? Sebab mungkin nanti graf kat bawah ada nilai 1 ke yang kita tak tahu kan. So senang nak lukis lagi. Tapi okey je kalau nak buat kecil pun boleh juga. Bawah ni nak korang nak ambil sini nilainya 2 pun boleh juga. Terpulang pada masing-masing selesa macam mana. Okey, tak ada masalah. Okey, ni wajib tulis Apa yang saya tulis ni adalah benda yang wajib ditulis. Boleh faham? Boleh dapat yang ni? Okey, next. Soalan minta kos. Betul kos? So kos tadi bentuk apa? Mangkuk. Bentuk mangkuk, good. So bentuk mangkuk mestilah start daripada atas. Daripada atas ni kan? Okey. So apa yang kita kena buat? Macam mana? Separa bulatan jadi 1. Betul? Betul tak? Betul, okey. So next kita kena buat 2 kan? Dia akan jadi separuh kan? Betul tak? Betul. Betul, okey. So akan dapat dekat sini. Sekejap ini kena praktis sikit Cik gaduh lah benda ni. Okey, next nanti naik atas. 1. Separuh lagi dan disebabkan dia ada 2 lengkuk terus dia sambung. Terus lagi separuh. Nampak tak apa saya buat? Nampak tak apa saya buat? Separuh tadi yang pertama boleh? Okey? Yang pertama tadi okey? Dalam exam jangan buat macam saya Ini salah ni, dia tak boleh double line. Dia sensitif sikit. Lepas tu gambar kalau boleh jangan yang lengkuk ni. Lengkuk yang korang buat tu kena macam menghampirilah gambar, kena sama saiz lah. Jangan ada besar ada kecil macam tu. Okey? Dapat yang ni? Boleh? Yang ni okey tak? Okey. Okey. Okey, boleh saya sambung? Boleh. Okey, dapat. Okey. Tak payah fikir ini berapa cycle. Kalau saya nak cerita cycle, dia adalah cycle 1,5. Kenapa cycle 1,5? Panjang lagi ceritanya. So, sebab 2 pi dapat 3. Ni 3 cycle. Cikgu dah. Apa dia? Tak nak tengok? Tak nak tahu cikgu. Okay, tak payah ambil tahu. Okay, so next kita akan buat ni. Okay, so saya akan cerita pasal markah. Sebenarnya hari tu korang punya Pi tu mewakili apa? Apa dia? Siapa tanya tu soalan? Abdul. Syafiq. Kenapa Syafiq? Pi tu mewakili apa? Pi tu mewakili untuk satu pusingan. Dia sebenarnya graf kita dia 2 pi. Yang biasa normal tadi saya sebut 2 pi kan. Sebenarnya korang punya ni dekat kita punya gambar ni dia kena panjang lagi. Saya kena buat sampai 2 pi.
Okay, kenapa kita buat sampai pi je? Sebab soalan memang minta pi je. Sebab itulah saya suruh stop je sampai situ tadi. Okay, sebab tu ayat Oh, dia kalau full 2 pi cikgu. yes, sebenarnya. 360. Oh, Ya okey. betul. Tapi saya tak nak tunjuk. Saya tak nak korang pening sekarang ni. Ikut je senggat sebab kiraan senggat ni tadi dia dah automatic stop dekat mana. Tak payah fikir. Yang belakang ni tak payah fikir. Tak payah fikir nak buat double-double tak payah. Ni abaikan je. Apa yang saya cerita ni abaikan je Boleh Tak payah pening-pening. Okay. Boleh, Untuk sekarang ni tak boleh. payah pening-pening. Okay dah. Boleh? Boleh saya sambung? Ada Boleh. lagi Abdul Syafiq nak tanya apa lagi? Abdul ada soalan tak? Ya, tak ada. Tak ada. Okey, saya sambung Boleh? Cikgu, saya ada soalan. Okey, apa dia? Boleh. Saya Dennis tanya soalan. Danish. Ha. Danish dengan Faiz ke? Tak ada, tapi dia ada ke mesej tu. Dia kata Dennis kena buat ke soalan ni? Mestilah Danish. Banyak kau tinggal. Danish buat graf je. Okey, cikgu. Dah lah tak balas saya punya mesej. Oh, ada. Dia sakit gigi tu, sakit gigi. Yelah. Sian. Okey, so graf saya dah settle yang pertama. Saya akan masuk untuk soalan yang kedua, yang B2. Okey, so kita akan refer balik soalan. Okey, sebenarnya soalan bilangan penyelesaian ialah melukis garis lurus pada graf kita. Itu sebenarnya. Okey, so sekarang ni kita kena adjust apa yang patut pada persamaan B2 ni. Dia depend kepada soalan. Kadang-kadang bentuknya tak sama langsung. Dia mesti, maksudnya untuk soalan yang kedua ni, okey contoh ini kita punya soalan Alamak saya terpaksa yang BI ni tak apa Ini soalannya ni. Okey. Soalan ini korang mesti menyerupai, maksudnya korang kena samakan juga dengan orang yang pertama. Kalau tak ada, mungkin kita kena mencari pada yang atas lagi. Dia depend soalan, dia memang kena try and error banyak kali lah. Bukan try and error, dia kena banyak latihan lah baru nampak soalan tu, oh rupanya nak kena ambil kat mana, rupanya nak ambil kat mana. Okay, cuma untuk soalan yang ini dia simple sebab saya ambil yang simple dulu, nanti kat belakang tu ada kita kena ambil lain. Okay, so untuk yang ni, okay, nombor 2 dengan nombor 1 ni ada yang macam rupa nak sama tapi tak sama tak? Ada, dia tak ada. Apa dia? Nombor 2 depan kos tu tak ada. Okey, nombor 2 depan kos tak ada. Okey, so step yang pertama salin dulu yang nombor 2 ni. Okey, salin dulu. Cos 3x tambah x per 2 pi sama dengan 1. Okey, saya lupa nak cerita tadi, markah. Markah untuk graf tadi, markahnya ada 4 markah. Markah yang pertama adalah bentuk shape. Shape maksudnya bentuk korang mesti bentuk cos. Kadang-kadang bentuk sin pun dia terima juga, dia tak ada masalah. Yang ni kadang ada orang dia suka terlebih buat cycle kan, dia okey je. Biasa shape senang nak dapat markah. Okey, yang kedua adalah markah amplitude. Amplitude yang mana? Nombor ni betul kat tepi ni. So markahnya 1. So seterusnya adalah markah cycle. Cycle ni maksudnya macam saya sebut tadi dia adalah 1/2 cycle. Kalau tak faham pun tak apa. Ini biasa penanda kena faham lah. So 1/2 cycle, jemaah lagi 1. And then final, apa satu lagi final dia depend kepada soalan. Kadang-kadang kalau modulus, kalau kena shift gerak naik atas bawah tu, dia kenalah. Kalau ni maksudnya markah ni 3 je ni. Untuk soalan ni sebab dia simple je, so markah dia 3 saja. Okay, boleh Okay, boleh saya sambung soalan B2 balik semula? Okay, tadi dah salin boleh? Semua orang faham cara saya salin? Okay, ayat saya tadi, saya kena samakan juga apa-apa hal pun persamaan ini mesti ada menyerupai dekat B1. So, apa yang kurang? Nombor 2 kan ni? Maki hitam pula. Ni nombor 2 kan kurang? Betul tak? Okay, so macam mana stepnya? Jadikan nombor 2 dekat kos 3x. Letak je nombor 2 depan kos, letak je. Kalau seorang saya kacau, semua orang dalam ni saya mesti kacau.
Okay, dapat tak? Dia ada 3 benda kan? 1, 2, 3 kan? So semua kita kena darab dengan 2. Boleh? Ini siapa tak faham bagi tahu sebelum saya nak faham. Semua orang faham? Faham tak? Okay? Cikgu, Ya okay, ya. darab ikut depan kos Betul. Dia Okay. depend soalan. Dia depend soalan. Oh. Kalau negatif 2, kita letaklah negatif 2, negatif 2, negatif 2. Kalau dia minta bawah macam contoh cos 3x per 3, macam di sini mungkin dia ada 1/3, semua orang kena bagi dengan 3 lah. Dia tengok soalan. Okay. Okay, macam saya sebut kalau 1 korang ubah, 3 semua benda kena ubah. Maksudnya kita kena bagi dia. Okay, dapat yang ni? Boleh? Okay, saya salin boleh Saya salin je Okay, 2 cos 3x tambah, okay, dekat sini saya ada benda saya boleh potong. Nombor berapa 2 potong. 2 potong. So apa yang saya akan dapat ialah x per pi sama dengan 2. Boleh? Sampai sini boleh faham? Maksudnya mana boleh cancel out, wajib cancel. Tak cancel nanti tak settle-settle korang punya masalah. Masalah hidup nanti jadinya. Okay, boleh? Okay, so bila yang ini, ada tak yang dah sama sebiji macam dekat atas ni? Maksudnya korang punya persamaan sekarang ni, ada tak yang sama macam B1? 2 cos 3x. Ada yang sama belum? Ada Y, Ada. Huruf apa? Y. Huruf Y. So maksudnya ini adalah, yang ni dia sebenarnya adalah huruf Y. So ini kita just letak Y sahaja. Boleh faham? Alah, dia macam sebenarnya yang dalam mat tu juga yang kita buat garis lurus tu, graf fungsi tu. Lebih kurang macam tu juga. Okay, so sebab kita nak persamaan garis lurus, dia mestilah Y sama dengan apa. Okay, so 2 ni saya maintain yang sebelah kanan ni, yang ini korang bawa pergi sebelah sana. Dapat tak? Boleh follow yang ini? Semua orang boleh dapat? Semua orang boleh follow? Ini baru markah yang pertama. Cikgu, Dia mesti, kalau saya guna Y tu, 2 cos 2 tu saya pindah sebelah jadi Y per 2 boleh tak? Tak faham macam mana? Dia jadikan Y sama dengan 2 cos 3x kan? Saya jadikan dia Y per 2 cos 3x. Sekejap, tak boleh bayang macam mana Y per 2? Y per 2 sama dengan cos 3x. Oh, sama dengan cos 3x. Okey, lepas tu lepas tu 2 bawa darab gantikan. sebelah. Boleh. Ha. 2 okey. bawa sebelah. Ha. Betul? Boleh. Asalkan sebab dia punya jalan kerja kan, korang punya jalan kerja kat sini, dia tak ada markah tau. Ini terpulang. Apa-apa kaedah korang nak guna pun tak ada masalah. Yang penting markah pertama adalah pada Y sama dengan apa. Itu markah pertama dia. Sebab biasa yang ni markah dia 3 je. Okay, siapa tahu markah yang kedua apa dia? Markah pertama persamaan. Ni persamaan. Jadual. Cari nombor-nombor je. Bukan, jadual tak ada markah. Markah yang kedua, Titik. graf. Graf garis lurus. Garis lurus punya yang dekat gambar macam ni. Nanti kejap lagi kita buat boleh? Okey. Ini markah yang seterusnya. Lepas tu baru number of solution dia atau bilangan penyelesaian dia markah yang ketiga. Okey, nak buat garis lurus wajib buat jadual. Ini semua dalam mat korang dah belajar sebenarnya yang cara manual. Yang bukan guna kalkulator yang manual. Ni basic. Pasal balik ya. Nak tanya, Apa dia? kan soalan trial hari tu ada tambah modulus. Okey, betul. Kalau tambah sebelah, terus boleh tambah juga lagi sebelah. Faham tak? Macam mana? Saya tak dengar. Ulang. Soalan trial hari tu kan Ada modulus. nak jadikan dia modulus, boleh Okey. ke? Okey. Sama dengan selepas sama dengan. Okey, masa dekat sini korang ni boleh modulus kan? Misal kata kat sini modulus Betul. Okey, kat sini boleh moduluskan, bermaksud kat sini pun akan jadi modulus untuk final. Y mesti modulus. Boleh? Okey, so maksudnya graf garis lurus kita akan berada di atas.
Baik, bos. Okey. Okey, so step yang seterusnya ialah dah dapat persamaan. Semua orang okey? Ni budak 5 akaun semua okey tak ni? Sekejap, siapa ada dalam? Aiman ada, Aiman. Okey. Aiman Hafiz ada okey? Nat okey, Nat? Oh, yelah macam mana? Mana tu? Jauh nah Nadira. Okey, saya sambung boleh? Okey, buat graf. Alright, saya sambung. So, benda yang pertama saya ambil kosong, apa yang pada graf. Yang kedua ambil di ujung, ambil pi. Okey, boleh? Dapat? Okey, so kita Boleh. ada masuk dekat persamaan. Contoh, kalau ni boleh guna mata je, kosong. Kosong tak payah buat jangan kerja. Kalau apa-apa nombor per dengan, maksudnya ada kosong and then per pi, automatik kat sini akan jadi kosong. Betul tak? Yang belakang akan jadi kosong kan? Betul? Betul. Okay, so 2 tolak kosong kita akan dapat 2. Okay, kalau yang pi ni rasa tak yakin, tulislah. Tak ada masalah. So maksudnya dia akan jadi apa? X akan jadi apa ni? Pi per? 1. Dia akan jadi 1. 2 tolak 1 dapat 1. 1. Okay, dapat yang ni? Dapat. Pada graf, tandakan 02. Okey, satu lagi tandakan pi kita adalah nilainya 1. Okey, dapat tak? Lepas tu buat apa? Garis. Pandai. Faiz ke tu? Ya saya. Makin pandai. Tak belagak pula tu. Ya Allah, baiknya budak ni. Okey, so ambil pembaris, buat garisan. Okey, korang ambil pembaris korang lah kan? Okey. So, step yang seterusnya yang ramai orang buat careless masa hari tu, dia tak kira senggat dekat sini nak kena cubit tangannya. Okey, maksudnya ialah garis lurus kita dengan yang korang lukis tu tadi, dia mesti kita panggil overlap, yang overlap. Hari tu ramai tak kira kat sini, kat bawah, dia masa tu kat bawah je ingat saya. Tapi dia tak perasan. Okay, so kena alert. Ayat saya ialah cari garis lurus dengan graf korang yang overlap, wajib. And then korang buatlah pangkah bulat tu. Bila buat pangkah bulat, madam. Okay, ni pangkah bulat ni, okay. Yang ada berapa ni? 3. 3. So, kalau rajin tulis, memang kena tulis lah. NOS. Cubit. Siapa saya nampak tulis perkataan ni, memang nak kena. Dah tak nampak lah. Dah SPM kan. Jangan tulis NOS, takut pemeriksa tak faham. Kesian dia. Kan ada lah. Okay, tulis apa? Bilangan penyelesaian ataupun number of solution. Tulis bilangan penyelesaian. Berapa? 3. Kenapa 3 yang overlap tadi? Itu ceritanya. Boleh dapat tak? Boleh tak? Okey, so saya patah balik markah. Markah pertama adalah markah persamaan. Markah kedua adalah graf yang dilukis pada graf. Garis lurus yang dilukis pada graf, maka dia 1. Final markah dia 1 ni lagi. So in between korang punya jalan kerja, sukati nak buat kaedah apa pun tak ada masalah, tak ada isu. Okay, ada soalan sebelum saya pergi ke soalan seterusnya? Nampak senang tak? Senang. Nampak senang kan? Senang je sebenarnya. Dibah Adibah Senangnya boleh Dibah ada Dibah? tak? Dibah okey Dibah? Dibah okey Dibah? Dibah tak jawab hari tu soalan ni. Saya ada Cikgu jawab, saya sebut je ni kan. Okey. Dibah tak jawab. Syafiq pun tak jawab. Ya? Saya lupa nak jawab. Cubit juga, mana boleh lupa. Cikgu nak screenshot. Nanti saya bagi link YouTube esok pagi. Okay. Nak screenshot lah. Dah. Dah. Dia Syafiq nak tanya ke?
Soalan nanti saya send dekat group lah. Pula korang. Okay, nanti saya send kat group Hani nak soalan Cikgu, Ya. tadi Danish nak tanya. Okay, kau saja je kan? Dia tanya. Okay, apa Danish? Tak ada mana ada. Dia tipu. Bertuah kau. Okay. Okay, so boleh saya teruskan kepada soalan seterusnya? Sekejap Okay, saya buat ini trial SBPA. SBPA apa tak? Agama kot. Okay, so ini soalannya. Jangan risau, nanti saya hantar balik benda lah ni. Nanti saya hantar dekat grup. Okay. So ini adalah soalan trial SBPA. Okay, kita pergi kepada yang atas juga. So dia ada soalan bukti. Okay, kalau kamu tengok dia ada soalan bukti. Macam saya sebut, tak semua orang perlu jawab soalan bukti. Tak payah, tak apa. Okay, tengok first tadi step saya. Kalau nak dapat markah 1 je, apa benda yang saya boleh ubah kat sini? Semua orang boleh tengok? Apa yang saya boleh ubah untuk dapatkan markah 1? Second X. Sec, okay, sec X, secant betul, SEKAN, sec X. So dia akan jadi 1 per Kos. 1 per cos. Korang salin balik answer benda lah ni. Malah nak tunjuk. Nanti kat bawah tu tulislah 2 cos X tolak 1 per cos X. Dapatlah 1 markah. Okay, boleh. Kalau siapa rasa dia nak teruskan, dia kena teruskan lah. Ni markah pun 2 je ni. Dahlah sikit. Okay, so kita pergi kepada B2 boleh? B2 boleh? Okay, so semua orang ada kertas masing-masing kat situ. Cuba dalam 2 minit buat cepat sikit. Boleh? Kira senggat dulu. First step, senggat. Wajib kira senggat dulu. Okay, saya hanya nak tanya senggat kita berapa? 4. 4. Semua orang dapat tak? Wajib darab X darab pi. Sebelah X apa? 2 kan? Sebelah pi apa? 1. So dapat 4. Okey. Terus buat dekat graf korang. Saya tunggu. Okey, dah siap? Gambar semua ada atas bawah tak? Gambar semua kat mana? Semua kat atas. Semua kat atas. Ini macam ala-ala trial korang ni sebenarnya ni. Ni ala-ala trial. Tapi sebab saya nak tunjuk yang bawah nak curi tu. Itu yang saya pilih soalan ni tadi. Okay. Jawab. Okay, semua orang boleh. So step yang pertama kalau tangent, korang kena buat dia punya putus-putus dekat 1 dengan nombor 3. Boleh? Boleh. Semua okey? Okey, saya terus buat dia punya ni hasil yang terakhir saya terus buat hasil yang terakhir Tapi siapa tak boleh bagi tahu Saya tunjuk balik. Semua okey tak? Dia akan dapat sebelah sini. Okay. Tak sampai. Okay, semua orang okey? Syafiq mana Syafiq? Syafiq okey Syafiq? Abdul Syafiq. Ada ke tak tu? Aiman Nafis ada? L ni siapa L? Elina. Laila okey Laila?
Okay, ada nak tanya tak ni? Kalau tak saya terus proceed je. Ya ni, saya nak terus sambung ni. Ini okey tak? Okay, boleh? okey. Boleh, okey. So untuk gambar yang ini, kenapa dia jadi semua naik atas? Sebab ada modulus. Sepatutnya tadi asalnya dia ada kat bawah kat sini. Kan? Modulus tu yang salah. Betul lah, kat sini lah kan? Sinilah betul lah tadi. Okay. So kita kena padam, so and then dia akan naik atas. Okay, yang ni saya nak tunjuk untuk macam mana kita nak menyelesaikan soalan yang seterusnya. Okay, first kita tengok dulu soalan. Ya. Kalau untuk graph time, dia memang akan ada satu cycle je ke? Kalau graftan, dia akan ada? Satu cycle je ke atau depends soalan? Satu apa? Cycle. Satu cycle. Satu putaran. Okay, untuk soalan ini, sebab dia sampai pi je kalau korang perasan. Betul? Soalan sampai pi. And then dia minta 2 cycle sebenarnya ni. So sepatutnya ada lagi gambar sampai hujung sebelah sana. Tapi macam saya sebut tadi, senggat dah menyebabkan kita dah stop kat sampai situ. Okay, boleh tak? Boleh. Walaupun memang korang nampak benda tu adalah 2x, 2 cycle, tapi disebabkan kita dah bercerita mengenai senggat tadi, senggat tu telah cut kita punya jalan kerja tau. Maksudnya kita tak buat sampai habis. Kalau tak dulu kena padam sebelah kanan ni, nak kena padam lagi, jenuh. Okay. Saya rasa Navi nak tanya apa tau, boleh ke kalau graf time senggatan tu lebih daripada 4? Boleh jadi, boleh. Betul soalannya, betul. Boleh jadi. Boleh jadi maybe nak cycle dia 1.5 ke? Let's say tangent ni soalan dia adalah tan 3x ke? Tan 3x and then dia punya, tak kisahlah, yang penting ujung ni 3 and then mungkin kat sini dia minta sini x, sini pi sahaja, so dia akan dapat 1.5. So maksudnya dia akan menghasilkan 6 senggat. Kalau sini 2 pi, dia akan jadi 12 senggat. So dia akan jadi full cerita. 2 cycle yang penuh. Okay, boleh? Okey tak? Boleh saya sambung untuk soalan seterusnya? Yang height tu cikgu still dekat satu lagi ke lepas tu? Ulang balik Aminah, tak dengar. Yang garis putus tu still dekat 1 dengan 3 lagi ke? Yes, betul. 1 dengan 3. So misal kata kalau, okay, saya faham apa maksud kau. Sekejap Okay, contoh ini, okay, contoh okay, contohlah dia menghasilkan 6 senggat. Maksudnya bila kita kira senggat, dia jadi 6 kan? Okay, maksudnya, okay, saya buat 6 dulu je Okay, yang macam kita tahu, 1 dengan 3 wajib putus-putus kan? So putus-putus dekat 1. Sini, putus-putus next yang 3, betul tak? So maksudnya 4 ni, yang dah sampai sini ni, ini adalah satu pusingan punya, betul kan? So maksudnya kita akan terus sahaja bersambung, dia akan jadi satu lagi. Yang dekat step yang pertama, maksudnya satu kiraan lagi. So maksudnya untuk gambar yang seterusnya, dia akan jadi, apa kita panggil? Dia akan jadi 1, 2, 2 macam tu. Ini jadi 1, ini jadi 2 kawasan. Ini jadi 2 kawasan and then ini akan jadi 1 kawasan. Nampak tak? Faham? Bila habis satu bentuk graf tu mula balik 1, 2, 1. Yes, betul. Itu yang jadi 1.5 tadi, 2. Tapi saya malah nak cerita lebih tadi. Okay, boleh. Alright, semua okay? Yang ni okay? Yang kawan kamu tanya, korang faham tak apa benda? Kalau misal kata kita dapat 6 senggat. Contoh kita dapat senggatnya 6. Senggat yang korang dapat tu nilainya adalah 6. So kita buat 6 macam biasa. Let's say kat sini mungkin pi ke 2 pi ke, tengok soalan Okay. So buat senggat macam biasa. Okay. And then kita buat 1 dengan 3. Yang pertama tu wajib dia ada putus-putus. Nanti untuk satu cycle dia sebenarnya memang 4 je. Yang syarat wajib kita yang first tadi basic saya cerita 4 je. Tu yang bila next tu kita terus ada satu senggat lagi kat sebelah situ. Okay, boleh
Okey, alamak dah pukul 9.40 rupanya. Okey, saya nak terus sambung bawah ni nak kena tunjuk juga. Okey, first salin dulu korang punya soalan. Okey, tak payah salin soalan tak apa, tengok dulu soalan. Okey, so stepnya ialah, okey kita tengok dulu. Saya nak yang benda Allah ni, yang warna kuning, saya buat kuning sekarang Okey, dekat kuning ni ada tak macam dekat B1 dekat graf? Ada tak rupa? Ada tak rupa Danish? Danish, ada tak rupa Danish? Ni yang saya buat dekat graf ni. Yang saya buat persamaan ni. Warna kuning ni. Ni, okey. Ada tak menyerupai macam orang dekat atas ni? Dekat B1, ada tak? Saya tanya ada rupa tak? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, ini yang maksud saya korang kena ambil dekat atas lagi. Maksudnya kena tengok soalan A. Okey. Boleh? Okey, so kita tengok balik soalan A. Ada tak rupa yang tadi B2 menyerupai macam A? Tengok dulu, ada tak? Ada. Itulah penting. Kita kena menukar dulu. So, first korang tak payah salin soalan pun tak apa yang ni. Kita terus je buat. Okey, tengok Yang warna hijau saya tanda ini, dia sama dengan yang belah dalam ni. Betul tak? Betul. Betul. So, saya boleh terus tulis modulus tan 2x. Yang ni faham kenapa? Sebab dia tan 2x ni hanya untuk dalam sahaja. So, modulus saya kena tambah sendiri di luar. Semua boleh follow? Okay, and then kita letak tolak 2x per pi sama dengan 1. Okay, dekat sini tengok dah dekat B1 ada tak, dah serupa belum? Dah. Ada, okay, huruf apa boleh tukar? Tulis tan 2x boleh tukar jadi y. Yes, okay, benda Allah ni dia sama je dengan benda Allah ni. So automatic kita boleh terus ambil huruf y. Okay, so saya boleh terus ambil huruf y. Y tolak 2x per pi sama dengan 1. Siapa yang laju boleh terus pindah siap-siap lah. So kita akan dapat y sama dengan 1 tambah 2x per pi. 2x per pi kat depan boleh, 1 kat belakang pun boleh. Terpulang cara korang nak tulis. Okay, dah dapat markah pertama belum ni? Dah dapat 1 markah yang pertama. Okay, so seterusnya nak buat graf kena buat apa? Lukmalul. Lukmalul ada Lukmalul. Rosmalina ada Rosmalina. Oh Ros. Saya cikgu. Okay, next nak Ada. buat graf mesti buat apa? Kotak. Okay, good. Pandai betul lah tu buat kotak. Okay, so XY. Nombor apa yang boleh saya letak dekat X? Kosong dengan? Pi. Pi. Okay, saya nak value saja terus cepat. Saya nak cepat bawah white. 1, 3. 1, 3. 3. Orang lain dapat tak? Nak saya tunjuk tak? Dapat. Dapat. Okey, maksudnya yang pi ni korang kena ganti yang dekat huruf X ni So dia akan dapat, saya tunjuk yang 3 tu je. So tambah 1 tambah 2. X tu adalah nilai pi, bawah nilai pi. So ini akan cancel menyebabkan dia jadi 1 tambah 2. Okay, so untuk yang dekat sini, dia special case sebab graf tan. Okay, so 01 terpulang pada kamu kat mana nak buat. Tapi yang penting janganlah tinggi sangat sebab kita nak kena buat 3 pula lepas tu. So let's say saya buat separuh saya 1. Okay, and then pi saya 3. So 3, 1 maybe kat sini lah. Okay, boleh dapat yang tu. Lepas tu buat apa? Garis lurus. Sekejap.
Okey, lepas tu buat apa? Step yang seterusnya. Bulatkan. Okey, bulatkan. Sekejap, saya punya Bulatkan. garisan yang tak kena. Korang sim kena, korang buat elok-elok nanti Okey. So step yang seterusnya mesti bulatkan yang bersilang. Setiap yang bersilang tu. So apa yang kita akan kira, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. So markah yang sini tadi 1, tambah lagi. So bilangan penyelesaian ataupun number of solution. Okay, so korang tulislah jawapannya 4. So markah lagi 1. Boleh dapat tak? Boleh dapat step? Semua orang boleh follow? Dapat. Dapat. Semua okey? Cikgu, Ya. nak tanya. Okey, ya. Contohlah kalau graf salah tapi bilangan penyelesaiannya betul, dapat markah tak? Seingat saya macam tak ada. Sebab dia macam mesti berkait. Seingat saya lah. Sebab Okey. ini biasanya nilai yang terakhir pada soalan itu dia ada kaitan dengan yang sebelumnya. Dia macam kalau dalam skema nanti dia ada buat ada satu garis-garis tau. Malah nak cerita lah. Tapi yang penting dia mesti biasanya adalah. Yang ni kita kena maksudnya dapat markah yang terakhir ni ada kaitan dengan graf yang pertama tadi. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. So, okey dah Okey, boleh saya sambung pergi soalan seterusnya? You nak tanya, Okey, apa dia? yang graf tani kan, kalau dia potong garis lurus tu kena kosong, yang dekat kosong tu dikira sebagai bilangan penyelesaian ke? Yes, betul. Kenapa dia dikira? Sebab contoh kalau kat sini dia punya garis lurus Sini kan contoh kan? Sini overlap kan dengan belakang kan dalam masa yang sama. Overlap tak dekat graf tadi? Kena. Nah, saya tanya overlap tak? Ya kot. Yelah. Sebab graf ni tadi contoh kan dia macam ni kan. Ni grafnya kat sini kan tadi kan? Betul? Okay, let's say kau kata nak ni garisannya daripada sini sampai sini Ini garis lurusnya macam ni Betul? So maksudnya dengan biru ni dengan merah ni overlap tak? Overlap tak? Biru dengan merah tu overlap tak? Bertindan tak? Bertindan lah. Ini yang saya sebut tadi. Sebab tu ramai hari tu trial. Korang tengok balik soalan trial korang punya hari tu. Sebab tu ramai tak kira. Sebab dia terlepas pandang. Oh, maksudnya kalau benda tu dia kena dengan yang dekat situ, dua-dua garis tu kena, maksudnya dia kira sebagai bilangan penyelesaian kali. Yes, betul. Maksudnya bilangan penyelesaian ialah garis lurus yang kita buat mesti bertindan dengan graf yang graf trigo tu. Wajib. Okey. Okey, faham? Yang bertindan. Okey, yang overlap. Okey, boleh? Okey. So, kejap sebab saya ada satu soalan nak kena settle. Kejap Okey, yang ni saya tak nak buat habis tau. Ini saya nak buat atas saja. Saya nak buat sebab saya belum cerita pasal shift lagi ni. Bergerak atas, bergerak bawah. Tak apa ke sampai ke 10? Boleh? Siapa yang dah tak okey tak apa. Berapa boleh? Boleh? Okey, saya nak buat graf je. Nanti Marwan ni korang buat sendiri. Nanti saya bagi dia punya skemanya, cara nak buat semua. Okey? Boleh? Okey, so contoh saya pergi kepada soalan yang A. Okey, untuk Terengganu ni, okey, soalan Terengganu. Okey, ni soalan dia. Saya kena tunjuk juga sebab yang ni saya belum cerita lagi ni. Dah lah depan tak cerita lagi tadi. Okey, so first kirakan senggat untuk saya dulu. Saya nak senggat. Berapa senggat? 4. Ya ke? 2 darab orang sebelah X dengan orang sebelah pi. So X kita 2, pi kita 1. So 4 senggat. Pandai. Okey. Okey, ambil hujung Kalau hujung tu 2 pi depend on soalan. Okey, so untuk yang ini 3 ni menandakan apa?
3 menandakan apa? Nilai dekat Y. Amplitude. Nilai amplitude, nilai pada Y. Amplitude. So untuk dekat sini terpulang. Mungkin untuk graf kamu nak buat tinggi-tinggi pun boleh, tak ada masalah. Kat sini 3. Sini 1, 2, 3. Nasib baiklah graf saya cukup. Kalau nak buat dekat bawah ni pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi kalau kita buat dekat sini, kita ada masalah bila nak shift nanti. Kita pening. Shift tu maksudnya saya kena, sebab ni tolak 1 kan. Tolak 1 siapa ingat, tolak 1 kena buat apa? Dia akan bergerak ke bawah. Okay, graf kita kena gerak ke bawah lepas tu. Dapat tak? So tengok saya buat depan dulu. Saya nak buat depan dulu Tolak 1 saya tak buat lagi, saya baru buat depan. Okay, apa yang saya kena buat ialah sin. Sin, so kita akan dapat graf macam ni. Sekejap. Okay, semua orang dapat graf macam saya dapat? Semua orang dapat graf macam saya dapat? Dapat, okay, boleh. Kejap. Saya punya tangan. Tulis dekat ni lagi senang Tulis kat kertas. Okay, semua orang dapat yang ni? Puas hati dan semua orang dapat yang ni? Okay? Semua okay? Okay tak? Okay, saya nak ajar macam mana nak buat step yang seterusnya. Boleh? Okay, step yang seterusnya, kalau yang awal dulu saya pernah ajar yang kelas sains, saya bergerak. Okay, tapi bila kita guna, ada satu lagi kaedah, kita tukar amplitude kat tepi ni. Nombor kat tepi ni korang tukar. Okay, contoh Okay, contoh Okay, saya letak sana sikit, ini yang lama, saya letak ni nombor 3, ni 3 ni saya follow Alamak, gambar tak ni Saya tak 3 lah merah ni. Okay, sini nilainya kosong, sini nilainya negatif 3. So maksudnya dekat sini, apa yang berlaku? Okay, ini adalah benda baru saya. Baru saya betul-betul letak dekat paksi saya. Okay, so maksudnya yang gambar ni tadi, yang lama ni tadi, korang gerak ke sana sikit, padam balik. Okay, yang baru ni bermaksud 3 asal, and then saya kena tolak 1. 3 tolak 1 dapat berapa 2. So saya tukar paksi saya, ini jadi 2. Kosong tolak 1 dapat apa? Negatif 1. So ini yang baru saya Okay, negatif 3 tolak 1, negatif 4. Betul tak? Betul? Okay, so yang ini bermaksud saya tak nak padam graf. Saya nak padam paksi. Saya ulang, ini adalah step untuk saya buat, saya nak padam paksi. Maksudnya yang paksi Y, paksi X ni yang saya kena paksi X yang saya nak padam. Graf tak akan bergerak. Ini cara yang untuk yang ni lah untuk kaedah yang ni. Okay, boleh faham yang tu? Boleh faham ayat saya? Okay, so untuk dekat sini, kalau saya punya graf paksi X ni, sekarang dia berada pada negatif 1. Adakah betul atau salah? Orang tahu paksi X mesti dekat nombor berapa? Kosong. Apa soalan cikgu? Macam mana? Soalan cikgu apa? Okey, saya ulang balik. Okey, sekarang dekat paksi X ni, nombor saya jadi negatif 1. Saya terpaksa tengok yang baru tau. Kenapa saya tengok baru? Sebab saya dah adjust daripada persamaan. Okey, dapat tak? Boleh tak? Dekat belakang saya ada bunyi. Korang dengar ke? Tak. Dengar Okey? Okey, clear Okey. Saya takut mengganggu. Okey, tak apa Okey, so untuk yang sini negatif 1 adalah paksi X saya. Nampak tak yang paksi X saya ni? Okey, semua nampak tak? Betul tak? Adakah betul saya punya graf ni? Salah. So, paksi X saya mesti nombor apa? Kosong. Okey. So, kalau ikut logik, sini nombor 2, sini negatif 1, sini nombor negatif 4.
kosong saya ke atas ke kat bawah daripada negatif 1? Kat atas. So ambil pembaris, korang buat dekat sini lah sebab ini 2 kan. So saya ambil 1 ke atas ni. Okay, ambil pembaris, korang tanda kat situ. Okay, jadikan ini kosong. Boleh tak? Boleh tak? So nombor ke atas ni dia akan jadi nombor 2. Paksi yang bawah ni memang dia akan jadi negatif 4. Negatif 1 tu biarkan je. Okay, boleh follow tak? Boleh. Yang ni boleh? Cikgu kalau terus buat macam tu boleh tak? Boleh kalau pandai buat. Jangan salah. Tak ada Apa yang masalah. padam ke yang asal tu? Okay, kalau saya memang suka padam. Apa-apa hal saya suka padam. Tapi tak padam pun tak apa. Ni tak padam pun tak apa. Terus je sini X, sini korang letak X. Yang penting hujung dengan hujung kan. Ini masih letak pi. Tak padam pun tak apa. Tapi kalau saya memang jenis orang yang suka padam. Okay, so kalau saya padam tu maksudnya saya padam paksi saja. Kacau sini je. Madam paksi sini. Dia memang akan tergantung tau ni. Ni memang kita punya graf akan tergantung. Korang jangan memandai-mandai pergi sambung pula tau. Boleh? Boleh. Boleh. Jangan ubah graf kita. Sebab kita ubah kita punya paksi X. Okey, boleh. Yang ni boleh. Okey. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu.